Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ni kita nak belajar tentang pola nombor. Pernah dengar tak pola nombor ni apa? Okey, jadi hari ni kita nak tengoklah pola nombor ini apa contoh-contoh dia dan macam mana kita nak cari pola nombor. Okey, kita jangan buang masa, kita teruskan. Baik, pola nombor. Apa itu pola nombor? Okey, pola nombor ni adalah senarai nombor yang terbentuk mengikut corak tertentu. Ini bukan corak yang kamu belajar dalam pendidikan seni tu. Ini corak dalam nombor. Dan selalunya corak dalam nombor ni dia ada dua. Yang pertama tertib menaik dan yang kedua tertib menurun. Maksudnya kalau kita ada satu set nombor, dia sama ada menaik atau menurun. Kalau menaik nombornya makin besar dan kalau tertib menurun nombornya makin kecil. Okey, tapi untuk pola nombor dia mesti ada nilai dia. Maksudnya kalau dia menaik, menaik berapa banyak. Kalau dia menurun, menurun berapa banyak. Okey, jadi lepas ni kita nak tengok beberapa contoh yang menunjukkan pola nombor dalam satu set ataupun dalam satu senarai nombor. Okey. Baik, jadi ini kamu boleh rujuk juga dalam buku teks kamu buku teks matematik tahun 4. Cikgu ambil daripada situ dan kita akan tengok contoh ni. Baik. Kalau kamu tengok kawan kamu kata ini pola nombor tertib menaik 6. Okey. Kalau kamu tengok macam mana dia kata tertib menaik? Kenapa dia kata nombor ini adalah nombor tertib menaik? Sebab kalau kamu tengok daripada satu nombor ke nombor yang seterusnya, nombornya makin besar. Okey, jadi kita jawab dulu. Baik, pola ini adalah pola nombor tertib menaik. Tapi sekarang ni kita nak tengok kenapa dia boleh kata menaik 6. Okey, daripada senarai ni kalau kamu perasan nombor yang berubah adalah nombor di bahagian belakang, puluh dan sah. Okey, kalau kamu tengok di depan 280, yang ini pun 280, 280, 280. Jadi macam mana kita nak tahu perubahan kepada pola nombor ini? Kita tengok nombor yang berubah. Nombor yang berubah ni dia macam-macam lah. Dia mungkin daripada puluh ribu ke, dia mungkin dekat sah sahaja ke, dia mungkin daripada ratus ke. Jadi kita kena tengok nombor mana yang berbeza dengan nombor-nombor yang lain. Dan kalau kamu tengok nombor yang cikgu bulatkan ini, untuk ke nombor yang seterusnya, kamu tengok dekat atas adalah penambahan sebanyak 6 tempat. Okey, penambahan sebanyak 6. Okey, dia naik 6 kali. Sebab itu dia kata menaik 6. Okey, jadi cara kita nak cakap ataupun cara kita nak sebut pola nombor ini, pola nombor tertib menaik 6. Kenapa tertib menaik? Sebab nombornya makin lama makin besar. Kenapa 6? Sebab setiap satu nombor ni untuk ke nombor seterusnya dia tambah 6. Okey, sebab itu dia menaik 6. Okey, seterusnya. Kawan kamu cakap ini pula pola nombor tertib menurun 7. Okey. Kenapa dia kata tertib menurun 7? Okey. Yang pertama, kamu tengok daripada satu nombor ke nombor yang lain. Okey. Nombor itu makin mengecil. Okey, jadi sebab itu dia kata tertib menurun. Contoh yang B ni pun sama juga. Daripada satu nombor, okey, daripada nombor yang belakang ni, okey, dia menurun. Okey, B ni dia ambil daripada A ni lah. Okey, 10,017, 10,010, 10,003, 9,996, 9,989. Dia letakkan dalam satu garis nombor. Okey, jadi kenapa dia kata menurun? Sebab daripada nombor yang pertama untuk ke nombor yang seterusnya makin mengecil. Sebab itu dia tertib menurun. Okey, kenapa dia kata 7? Okey, sebab kalau kamu tengok dekat sini, yang berubah, okey, macam tadi cikgu kata, yang berubah adalah nombor di bahagian puluh dengan sah. Sama juga macam tadi. Okey, tapi kalau kamu tengok kat sini, yang pertama 17, dia turun jadi 10.
turun jadi 3, tiba-tiba 96. Tadi kata menurun. Kamu jangan lupa dekat bahagian hadapan ni telah mengecil. Daripada 10,000 dia jadi 9,000. Jadi kamu janganlah tengok belakang je, kena tengok juga bahagian depan. Okey? Jadi untuk nak tengok apa pola dia, kita tengok yang berubah. Okey, jadi kalau kamu tengok daripada satu nombor ke nombor yang lain, dia tolak 7. Bila tolak ni maksudnya dia menurunlah. Okey, dia menurun sebanyak 7 kali ataupun 7 langkah. Okey, sebab itu dia menurun 7. Okey, kita tengok contoh yang ada pada kalkulator. Okey, kawan kamu kata, lihat digit puluh ribu. Okey, dekat mana puluh ribu? Kalau kamu tengok yang berubah dekat sini adalah di bahagian hadapan. Okey, bahagian digit puluh ribu. Sebab itu kawan kamu cakap, tengok digit puluh ribu. Jangan tengok belakang. Kenapa tak boleh tengok belakang untuk nak cari pola nombor? Sebab untuk set nombor yang ditunjuk ni, di bahagian belakang daripada ratus ni, ratus puluh sar ni, sama untuk setiap satu. Semua akan dapat 730. Jadi bila nombor itu sama, kita tak boleh nak cari apa pola dia, apa corak dia. Jadi kita cari bahagian yang berubah sahaja. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, pertama kita tengok dulu. Dia menaik ke menurun? Okey, jadi kita tengok set nombor ini daripada satu nombor ke nombor yang seterusnya, polanya ataupun coraknya adalah menaik. Okey, jadi kita jawab dulu, tertib menaik. Sekarang baru kita nak cari dia menaik berapa banyak. Okey, jadi sebab itu bila kawan kamu kata lihat digit puluh ribu, daripada 20,000 dia naik 30,000, naik 40,000, naik 50,000 dan naik 60,000. Jadi setiap satunya bertambah sebanyak 10,000. Dia bukan tambah 10 je. Memang kita nampak 20, 30, 40, 50, 60. Tambah 10, 10. Betul. Tapi kamu kena tengok juga nilai tempat dengan nilai digit dia. Kita dah belajar kan nilai tempat dengan nilai digit. Okey. Jadi nilai dia bertambah sebanyak 10,000. Okey, jadi pola nombor di atas ialah tertib menaik 10,000, 10,000. Okey? Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita ada satu set nombor. Okey, 19,540, 19,545, 19,550, 19,555 dan 19,560. Jadi, macam mana kita nak cari pola nombor ini? Apa coraknya? Jadi, yang pertama kita tengok dulu sama ada dia tertib menaik atau tertib menurun. Jadi, kalau kamu tengok pada setiap satu nombor ini, nombor itu makin besar ke makin kecil? Okey, jadi kalau kamu tengok set ni dia makin meningkat nombornya. Jadi, okey, bila meningkat kita akan jawab tertib menaik. Okey, tapi menaik berapa banyak? Macam tadi cikgu kata kita cari bahagian yang berubah. Nombor yang berubah. Okey, kalau kamu tengok nilai di depan 19,500 ni semua pun ada 19,500. Okey, tapi yang berubah adalah pada bahagian puluh dengan sar daripada 40 naik ke 45, naik ke 50, naik ke 55 dan naik ke 60. Sekarang ni kita nak cari dia naik berapa banyak. Okey, jadi kalau kamu tengok daripada 40 ke 45 dia meningkat sebanyak 5 kali, 5 langkah. Okey, jadi dia tambah 5. Okey, ataupun lagi satu cara, kita boleh ambil satu nombor ni, kita tolaklah dengan nombor sebelum dia. Akan dapat juga berapa nilai yang dia tambah. Okey, jadi kalau yang ini dia tambah 5, yang lain pun akan bertambah sebanyak 5 nilai. Okey, 5 kali. Okey, jadi macam mana kita nak jawab? Tertib menaik 5, 5. Kenapa menaik? Sebab nombor itu makin meningkat. Kenapa 5, 5? Sebab setiap satu nombor itu dia meningkat sebanyak 5 nombor, 5 kali. Okey? Okey, seterusnya. Kali ini kalau pola itu ada
tempat kosong. Dia tak lengkap. Kita yang kena isi. Okey, jadi macam mana kita nak isi nombor ni? Ataupun macam mana kita nak isi pola ni? Jadi pertama sekali, okey, kita tengok apa yang berbeza. Okey, kalau kamu tengok daripada, nombor yang diberi 87,500 ini sama. Ini pun ada 87,500, sini pun ada 87,500. Jadi yang berbeza adalah pada puluh dengan sah. 27, kemudian dia meningkat ke satu nombor, 45 dan dia meningkat ke 54. Yang boleh bantu kita untuk cari pola adalah dua nombor yang bersebelahan. Kalau kamu tengok yang depan ni 87,527, nombor sebelah kanan pun tak ada, nombor sebelah kiri pun tak ada. Jadi tak ada apa yang boleh tolong kita. Sekarang ni kalau kita nak cari pola nombor, yang boleh tolong kita adalah dua nombor yang bersebelahan. Jadi yang pertama sekali kita cari dulu, dia menaik ke dia menurun. Jadi daripada 87,545 nak ke 87,554, nombornya meningkat. Jadi bila meningkat kita jawab dulu, dia adalah tertib menaik. Okey, sekarang ni kita nak cari dia menaik berapa banyak. Okey, macam tadi cikgu kata, kita tengok yang berbeza. Okey, daripada 45 dia nak naik ke 54. Berapa banyak dia naik? Okey, jadi satu cara kamu boleh gunakan garis nombor macam biasalah. Tengoklah berapa langkah yang dia pergi. Ataupun lagi satu cara, kita ambil yang besar, kita tolak yang kecil. 54 kita tolak dengan 45. Jadi bergantunglah terpulang pada cara yang kamu paling selesa. Jadi kalau kamu tengok 45 nak pergi ke 54 ni kita kena tambah 9. Okey, jadi bila kita tambah 9, dia akan menjadi 99. Okey, pola nombornya adalah tertib menaik 99. Okey, pola kita dah dapat. Jadi macam mana kita nak isi tempat kosong dia? Kalau yang ini tambah 9, yang lain pun akan menjadi pola tambah 9, meningkat ataupun menaik 99. Okey, jadi kita boleh carilah. Untuk yang pertama ni, kalau kita jangan tambah 9 daripada 87,527 sebab kita nak cari nombor sebelum dia. Jadi bila nombor sebelum kita kena tolaklah. Kita kena tolak 9 sebab dia ke belakang. Okey, jadi bila kita tolak 9 kita akan dapat 87,518. Okey, untuk nombor yang di sebelah kanan dia barulah kita akan tambah 9. Okey, kita akan dapat 87,536. Okey, yang ini dah diberi dan untuk yang terakhir daripada 87,554 kita tambahkan dengan 9 untuk dapat 87,563. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh gunakan video ini untuk menjadi rujukan kamu jawab soalan-soalan nanti. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.